Dr. Kamarul ni, dia dah mula rasa macam lain macam tau. Tapi, nak tak nak, diorang tetap masuk juga untuk periksa lebih lanjut kawasan bilik tu. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia, guys. Okay guys, welcome back to Malam Mistik dalam channel Anas Rahmat. Okay, cerita hari ni yang bakal aku nak ceritakan dengan korang ni datangnya daripada satu permintaan daripada seorang subscriber aku yang minta kisah Dr. Kamarul Arifin ni diceritakan balik. Cerita ni adalah berdasarkan pengalaman sendiri Dr. Kamarul Arifin ni ketika dia bertugas dekat sebuah hospital yang dia tak nyatakan hospital mana. Sumber cerita ni aku petik sendiri daripada Facebook Dr. Kamarul Arifin yang pernah ditulis dia pada 13 Mei 2018, guys. Sama ada kisah ni benar ataupun tidak, korang boleh tanya sendiri pada Dr. Kamarul Arifin ni yang aku dah pun letakkan link Facebooknya kat ruangan description aku ni yang kat bawah ni, guys. Korang geledah-geledah je. Sebelum aku nak start cerita malam ni, seperti biasa, guys. Yang mana baru singgah channel aku ni ataupun belum lagi subscribe channel aku, bantu aku tekan butang subscribe tu. Tekan sekali butang loceng kalau korang nak menerima notifikasi cerita aku di masa yang akan datang. Yang dah pun subscribe dan selalu support channel aku ni, aku ucapkan ribuan terima kasih kat korang, guys. Okey, jangan sembang lagi, guys. Aku seperti biasa, aku tak nak sembang panjang-panjang. Kita terus je layan dengan cerita ni. Ceritanya bermula macam ni. Pada hari kejadian tu, Dr. Kamarul ni terkena shift on call. On call ni kira kena duduk kat rumah tapi mood on standby lah. Lebih kurang macam tu lah bunyinya. Duduk je kat rumah tapi telefon tak boleh off. Kena standby sentiasa. Dr. Kamarul pun cerita masa dia kat rumah tu, baru je dia nak lelapkan mata, baru nak tidur ni. Tiba-tiba phone dia berbunyi. Dia pun angkat. Hello, boleh bercakap dengan Dr. Kamarul? Soal pemanggil kat dalam talian tu, guys. Ya, saya yang bercakap ni. Siapa ni? Ada apa-apa kes kat hospital ke? Saya ni dari bilik keselamatan, doktor. Doktor ni doktor on call kan malam ni? Soal orang tu lah. Terkejut juga Dr. Kamarul ni sebab dia sangka panggilan tu daripada ward. Mungkin nak bagi tahu keadaan pesakit ke apa ke kan. So Dr. Kamarul ni terasa pelik jugalah kan. Kenapa pula pengawal keselamatan yang telefon malam-malam ni? So Kamarul ni fikir agaknya ada pesakit lari daripada ward agaknya. Itu yang dia fikirkan masa tu. So Dr. Kamarul pun jawab balik. Ya, memang saya yang on call. Ada apa-apa je bilik keselamatan telefon saya malam-malam macam ni? Tadi doktor orang terakhir dalam pejabat jabatan rehab kan? Saya orang terakhir. Kenapa ya? Saya lupa kunci pejabat ke? Tak doktor. Tadi lepas doktor serah kunci pejabat kat bilik keselamatan dalam pukul 10 malam tadi, kami ada terima satu panggilan daripada seorang perempuan. Dia kata dia terkunci dalam jabatan rehab. Ya ke? Saya orang yang terakhir tadi. Saya dah cek juga pejabat sebelum saya kunci pintu kat jabatan tadi. Tak ada orang lain pun rasanya ni. Oh, memang ada cek lah ni. Memang SOP kami untuk cek sebelum keluar daripada pejabat. Boleh saya tahu siapa yang terkunci kat dalam tu? Sebenarnya guys, Dr. Kamarul ni dia rasa bersalah juga kerana terkuncikan rakan sekerja dia kat pejabat malam-malam macam ni. Walaupun benda tu bukanlah dia sengaja. Bila Dr. Kamarul ni tanya dengan security guard siapa yang terkunci kat dalam tu, security pun jawab lah. Itulah masalahnya. Saya pergi sana, buka pintu utama tapi tak jumpa siapa-siapa kat dalam.
pintu-pintu bilik dalam pejabat tu saya tak boleh nak buka sebab saya tak ada kuncinya. Alamak. Terus Dr. Kamarul ni terfikir, kunci tu memang ada kat pejabat, tapi disimpan kat peti kunci yang ada kat dalam bilik Puan Nora. Puan Nora ni adalah ketua unit jurupulih cara kerja. Susah juga kalau dia nak explain dengan security guard ni kan, kat mana diorang boleh dapatkan kunci-kunci tu. So Dr. Kamarul pun decide nak datang je balik ke hospital tu untuk settlekan masalah ni. Lepas daripada tu, Dr. Kamarul pun teruslah bangun daripada katil tu. Lepas tu bergegas ke bilik keselamatan yang terletak dekat lobi utama kawasan hospital tu. Dalam perjalanan tu, Dr. Kamarul ni sambil-sambil lah periksa grup WhatsApp kat tempat kerja dia. Manalah tahu kan kalau orang yang terperangkap tu ada mesej apa-apa dalam grup. Tapi dia tengok mesej terakhir tu dari ketua jabatan dia pada pukul 10.30 malam. Mesej tu berbunyi, "Breakfast will be provided tomorrow." Selepas tu tak ada apa-apa mesej lagi dah. Dalam kepala otak Dr. Kamarul ni, dia masih lagi tertanya-tanya, siapa pula yang tertinggal dalam pejabat ni kan? Sampai je kat bilik pengawal tu, lepas Dr. Kamarul ni bagi salam, dia pun tak tunggu lama, teruslah dia ajak security guard tu pergi cek bilik yang terkunci tu. Masa tu ada 2 orang pengawal keselamatan yang tengah bertugas. Seorang laki-laki dan seorang lagi perempuan. So yang ikut bersama dengan Dr. Kamarul masa tu adalah yang lelaki tu. Yang perempuan tu pula stay kat bilik pengawal keselamatan tu. Diorang berdua ni pun pergilah menuju ke pejabat jabatan rehabilitasi tu dan buka pintu utama jabatan. Lepas buka pintu utama tu, diorang buka pula pintu dekat unit rehabilitasi tu. Kemudian barulah jumpa pintu bilik Puan Nora ni. Lepas tu barulah Dr. Kamarul ni boleh ambil gugusan kunci dalam peti kunci dalam bilik tu, bilik Puan Nora tu. Masa Dr. Kamarul dengan abang security tu nak keluar daripada bilik Puan Nora tu, walkie-talkie kat pinggang abang security tu berbunyi. Terdengarlah suara guard perempuan yang berada kat bilik keselamatan tu bersuara, guys. Perempuan tu telefon lagi. Dia kata dia dengar suara korang tu. Kata security perempuan tu. Tanya dia dekat mana? Tanya dia dekat mana? Balas abang guard yang seorang lagi tu yang bersama dengan Dr. Kamarul. Lepas 10 saat lepas tu, walkie-talkie tu kembali bunyi lagi dengan jawapannya sekali. Dia kata dia dengar suara korang macam kat bilik sebelah bilik dia tu. Bilik pejabat sebelah bilik Puan Nora ni adalah bilik Encik Mus, ketua unit jurupulih fizioterapi. Tapi guys, Encik Mus ni memang jarang guna bilik tu. Sebab dia lebih selesa gunakan bilik berhampiran dengan gimnasium unit fizioterapi. So terdetik jugalah dalam hati Dr. Kamarul ni, sejujurnya dalam 3 tahun dia bertugas dekat jabatan rehabilitasi ni, dia hanya pernah nampak Encik Mus ni masuk dalam bilik tu sekali je. Maknanya memang bilik tu jarang sekali dibuka. So tak buang masa, Dr. Kamarul ni teruslah pergi buka kunci bilik pintu tu. Dan dia buka pintu daun tu seluas-luasnya, guys. Masa dia buka pintu tu, dalam hati dia betul-betul dia rasa bersalah sangat ni. Dia niat nak minta maaf terus pada insan yang terperangkap kat dalam bilik tu kerana kecuaian dia. Dia nak minta maaf, guys, kat orang yang dia rasa terperangkap kat dalam bilik Dr. Mus tu. Tapi korang tahu tak apa yang jadi lepas tu? Tak ada siapa-siapa pun, babe, dalam bilik tu. Kau rasa siapa yang duduk? Tapi Dr. Kamarul ni, dia tak puas hati. Dia on lampu bilik tu. Terus terang menerang bilik tu. Mata dia pun melilau lah mencari orang dalam bilik tu. Tapi memang tak ada siapa-siapa pun, guys, dalam bilik tu. So teruslah Dr. Kamarul ni pandang pada muka abang security kat sebelah dia. Abang security pun pandang baliklah kat Dr. Kamarul. Masing-masing terpinga-pinga masa tu, tak tahu nak cakap apa dah. Dr. Kamarul ni, dia dah mula rasa macam lain macam tau. Tapi nak tak nak, diorang tetap masuk juga untuk periksa lebih lanjut kawasan bilik tu. Yelah, Dr. Kamarul ni dia risau juga. Takut-takut lah yang dia tak perasan ke, kan? Ataupun memang ada orang kat dalam tu tapi dia je tak berapa nampak.
Bahaya juga bila dipikirkan kalau ada orang yang terperangkap dalam bilik macam tu. Lagilah pula malam-malam macam ni kan. So Dr. Kamarul pun pergilah ke arah meja. Tapi guys, dia baru perasan yang gagang telefon kat atas meja tu tak letak dengan betul. Dia tengok gagang tu terjuntai ke bawah meja tau. Dia bergantung ke arah bawah meja. Korang faham lah kan, telefon office yang biasa orang guna tu yang ada wire gulung-gulung tu. Masa tu hati Dr. Kamarul ni dah mula rasa meremang dah. Dia cakap dalam hati, takkanlah orang yang tertinggal tu duduk bawah meja kan? Risau sekejap dia bila memikirkan hal ni. Berdebar juga guys. Aku yang tukang cerita ni pun aku rasa berdebar juga ni. Okay, kita sambung balik cerita ni. Tapi Dr. Kamarul ni dengan abang security tu nekat je nak check juga kawasan bilik tu. Dia tak keluar lagi. Dia nak teruskan mencari orang dalam bilik tu. Masa dia dengan abang security guard tu tengah sibuk-sibuk menjengah kat dalam bilik tu, tiba-tiba guys, walkie-talkie bersuara lagi. Okey dah. Perempuan tu kata dia dah nampak korang dah. Kata security perempuan tu yang kat bilik security tu. Masa ni bila Dr. Kamarul dengar sendiri bila perempuan tu cakap yang dia dah nampak Dr. Kamarul ni dengan abang security tu. Masa ni bulu roma Dr. Kamarul terus meremang guys. Dari lengan sampai ke pundak, sampai ke tengkuk weh. Meremang dia. Dia pandang kat bawah meja tak ada siapa-siapa pun. Cuma gagang telefon yang tergantung jatuh kat bawah meja tu. Kalau bawah meja tu tak ada orang, siapa pula yang bercakap kat dalam telefon tu dengan pengawal kat bilik keselamatan tu? Sudah. Macam lipas kodong Dr. Kamarul dengan abang security tu lari keluar pejabat jabatan tu. Lintang pukang guys. Macam tak cukup tanah dah. Tak pasal-pasal dah ni. Tercungap-cungap diorang sampai kat bilik keselamatan tu. Dah compang camping dah Dr. Kamarul tengok pakaian abang security yang tadi bukan main handsome dengan segak tu. Yelah tak pasal-pasal kan berlari macam kena kejar anjing. Ada juga orang-orang awam kat lobi hospital tu pandang diorang berdua ni semacam je. Mungkin diorang tengok pelik lah kan. Apa hal pula tiba-tiba berlari semacam je. Yang ni Dr. Kamarul agak lah. Sampai je dekat security house tu, pengawal perempuan ni pun tanyalah dekat dia berdua ni. Weh, kenapa korang lari macam kena kejar hantu ni? So Dr. Kamarul pun bagi tahulah apa yang berlaku dekat dia orang ni. Pucat terus muka akak security tu bila dengar cerita daripada Dr. Kamarul ni. Dia pula yang rasa lebih takut daripada Dr. Kamarul dengan abang security tu. Dia siap-siap tepuk guys mulut dia ni. Mungkin sebab marah dengan diri sendiri, sebab mulut dia celupar. Celupar pasal dia cakap kena kejar hantu ke tadi tu. Dalam tengah-tengah sibuk, tengah huru-hara tu, tiba-tiba abang security tu cakap ajak patah balik pula. Ajak patah balik ke bilik tadi. So doktor ni pun tanyalah kenapa nak kena patah balik kan? Apa masalahnya? Yelah, kita kena patah balik doktor. Sebab kita tak kunci balik pejabat tu. Masaklah saya kalau esok ada apa-apa barang hilang. Kata abang security tu. Betul juga. Aku pun matilah kalau macam tu. Sebab aku yang on call. Lampu tak tutup, pintu tak kunci. Aku juga yang patut bertanggungjawab kalau nak kunci pejabat ni. Maksudnya ni guys, diorang berdua ni nak tak nak, suka atau tidak, diorang berdua ni kena patah balik masuk dekat pejabat tadi untuk kunci pintu. Ini antara tanggungjawab dengan ketakutan. Dua-dua ni nak fikir tanggungjawab ke nak fikir pasal perasaan takut. Masa ni lah diorang berfikir ni. Maksudnya kalau diorang tinggalkan pintu bilik tak berkunci, kalau kena apa-apa hilang barang ke, diorang berdua ni lah yang akan dipertanggungjawabkan. So nak tak nak, diorang berdua ni kena patah balik guys dekat bilik yang bergantu tadi tu. Diorang pun tunggu sekejap, lepaskan penat berlari tadi. Bila dah tenang sikit, abang security tu panggil diorang lagi pegawai keselamatan datang ke bilik keselamatan nak minta teman. So tambah lagi berdua, tambah lagi 2 orang, jadi 4 orang. Jadi diorang berempat ni pergilah semula ke jabatan rehabilitasi tu. Masa tu Dr. Kamarul dengan abang security tu lega sikit lah, sebab ada 2 orang lagi temankan diorang ni untuk patah balik 4 tu dan kunci balik pintu yang tak kunci tu. Sampai sana, diorang pun periksa lah balik keadaan kat situ. Tengok-tengok sekeliling dalam bilik tu. Tapi tak ada benda pun yang hilang. Tapi guys, ada benda pelik yang berlaku. Korang tahu, korang agak-agak benda apa yang berlaku? Semua keadaan dalam bilik tu nampak okey je. Tapi yang peliknya,
gagang phone tadi yang tergantung tu dah diletakkan semula cantik dekat rumah dia. Korang rasa siapa yang letak? So memang terkejutlah Dr. Kamarul dengan abang security tu. Sebab memang diorang nampak kejadian sebelum tu kan. Gagang telefon tu memang tergantung je. Tak ada siapa pun yang letakkan balik gagang tu kat rumah dia. Sekali lagi guys, auto seram berlaku kat bilik tu. So tak buang masa lagi, diorang pun cepat-cepatlah tutup lampu, kunci semua pintu, lepas tu cepat-cepat belah daripada situ. Dalam otak Dr. Kamarul ni berfikirlah, inilah kali pertama seorang doktor dengan 3 pegawai keselamatan berjalan rapat-rapat. Macam mana diorang berempat berjalan malam tu. Punyalah takut dan seramnya diorang masa tu. Sampai jalan pun dah berhempit-hempit dah. Sampai je kat security house, Dr. Kamarul dengan security guard tu pun lepak-lepak lah dulu sekejap sambil bercerita pengalaman tadi tu masa diorang kat dalam bilik rehabilitasi tu. Tengah borak-borak tu, tiba-tiba telefon berdering lagi sekali guys. Masa ni diorang pandang sesama sendiri. Masing-masing tak nak angkat call. Akhirnya salah seorang daripada pegawai keselamatan tu, pengawal tu, jawab panggilan tu. Hello? Bilik keselamatan? Boleh saya bantu? Terima kasih. Terus terstop guys. Diorang semua yang tengah rancak bercerita masa tu. Entah apa yang diorang dah lepaskan daripada bilik tu agaknya kan. Maknanya kini benda yang berada kat dalam bilik tu dah bebas guys. Fikir diorang semua ni. Pedih weh kisah ni. Kita semua ni maklum, kalau cerita pasal hospital ni, susah cakap lah. Memang banyak perkara yang seram-seram pernah berlaku. Aku yakinlah ramai orang yang dah lalui macam-macam pengalaman seram kat hospital ni. Aku minta korang kongsikan kat aku guys, kalau ada cerita-cerita seram kat hospital ni. Aku nak dengar, komen sikit guys dekat bawah ni. Kena pula kat tempat tu jarang digunakan. Memang jadi tempat benda ni melepak lah jawabnya. Macam kes Dr. Kamarul ni, katanya bilik tu jarang digunakan. So memang kemungkinan nak jadi pot benda-benda macam ni memang dah boleh jangka lah. So kesimpulan kat sini guys, kalau korang ada bilik-bilik kat rumah atau kat office tu yang jarang digunakan, korang rajin-rajin lah jengah. Bersih-bersihkanlah sawang-sawang yang ada tu kat bilik tu. Jangan biarkan kosong lama-lama sangat guys. Jangan jadikan ruang tu tempat untuk benda-benda ni menumpang. So renung-renungkanlah pesanan aku ni. Ini pesanan hikmat tak berbayar ni guys. Okay guys, sampai sini je Malam Mistik kali ni. Sebelum aku tamatkan cerita malam ni, seperti biasa guys, yang mana belum subscribe channel aku tu, bantu aku tekan butang subscribe tu. Tekan sekali butang loceng kalau korang nak menerima notifikasi cerita aku di masa akan datang. Mana-mana kawan yang nak kongsikan pengalaman mistik korang tu, tak kira lah kisah seram ke, seram-seram kelakar ke, seram-seram sejuk ke, korang boleh je kongsikan pada aku melalui akaun sosial media aku. Aku dah tulis pun kat ruang description aku ni guys. Dan jangan lupa add sekali aku kat sosial media korang tu. Share sekali cerita aku ni guys. Siapa share cerita aku ni, dia confirm handsome dengan lawa. Aku confirm. Sehingga kita berjumpa lagi di Malam Mistik yang akan datang. Korang jaga diri korang baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Goodbye. Malam Mistik.